Kopi Vosian, Izo Irita Shajonis Mijol, Miampai Dia Zurad BTTV Sodopriti. Jabatan Pendidikan Sabah difahamkan membatalkan pada saat akhir jemputan kepada Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal untuk merasmikan sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Sabah yang dijadualkan esok. Pembatalan tersebut dipercayai melibatkan campur tangan politik memandangkan jabatan pendidikan terletak di bawah kuasa Kerajaan Persekutuan iaitu Kementerian Pendidikan. Difahamkan Jabatan Ketua Menteri JKM baru saja dimaklumkan mengenai pembatalan itu petang tadi. Semalam, semua media tempatan dan arus perdana telah menerima jemputan melalui WhatsApp daripada Jabatan Pendidikan untuk membuat liputan sambutan berkenaan bermula 7.30 pagi dan akan diakhiri dengan ucapan perasmian Ketua Menteri. Borneo Today telah menghubungi pengarah pendidikan Dr. Mistrin Radin untuk mendapatkan penjelasan mengenai pembatalan berkenaan namun belum berjaya. Bagaimanapun jabatan itu melalui WhatsApp memaklumkan Setiausaha Persekutuan Sabah Datuk Samsuni Muhammad Noor akan menggantikan Ketua Menteri untuk merasmikan majlis itu. Jika benar wujud campur tangan politik, perbuatan tersebut adalah sangat tidak menghormati Datuk Seri Muhammad Syafiee sebagai Ketua Menteri yang sentiasa berlaku adil kepada agensi kerajaan, tidak kira persekutuan atau negeri. Sejak memerintah Sabah, Datuk Seri Muhammad Syafiee telah melawat beberapa sekolah daif di negeri ini dan meluluskan segera bantuan daripada kerajaan negeri walaupun hakikatnya peruntukan itu perlu datang daripada kerajaan persekutuan. Antaranya Sekolah Kebangsaan Long Pasir membabitkan peruntukan membaik pulih bilik guru dan tandas asrama serta peruntukan melengkapkan pembinaan bangunan sekolah Saint Joseph di Papar. Baru-baru ini Ketua Menteri turut meluluskan peruntukan RM500,000 daripada Kerajaan Sabah untuk membina Dewan Baru Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kota Kinabalu serta bantuan katil dan tilam di asrama SMK Datuk Peter Majuntin. Dalam menangani penularan wabak COVID-19 pula, Ketua Menteri telah mengeluarkan perbelanjaan negeri untuk memberikan pelitup muka dan pensanitasi tangan kepada semua 221 sekolah di seluruh Sabah. Datuk Seri Muhammad Syafiee dalam ucapannya di banyak program sebelum ini sentiasa menegaskan bahawa beliau tidak mahu sistem pentadbiran yang pilih kasih. Malah walaupun Kerajaan Sabah tidak sebulu dengan Perikatan Nasional, namun hubungan baik perlu diteruskan demi manfaat rakyat Sabah. Keputusan Kerajaan Sabah baru-baru ini untuk membenarkan warga asing dari China masuk ke negeri ini adalah bersyarat dan mengikut prosedur operasi standard yang ditetapkan kerajaan dan bukannya atas dasar suka-suka membawa pelancong. Menteri Pelajaran dan Inovasi Datuk Dr. Yusof Yaakob menegaskan kerajaan negeri tidak membenarkan warga China datang ke Sabah untuk bekerja dengan sewenang-wenangnya. Sebaliknya, kebenaran terbabit hanya melibatkan pengurusan tertinggi atau ekspatriat yang mempunyai visa dan permit kerja sahaja. Katanya antara syarat dikenakan kepada golongan berkenaan ialah mereka datang dari kawasan yang diisytihar sebagai zon hijau. Membenarkan eksekutif ataupun pekerja-pekerja Cina yang sudah ada visa sebelum ini untuk kembali semula membuka bisnes mereka. Bukan kita freely kepada pelancong. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas melancarkan kempen kesedaran dan pencegahan COVID-19 di Wisma Bandaraya, Kota Kinabalu semalam. Dr. Yusof berkata sebelum ini timbul kekeliruan dalam kenyataan Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Ismail Sabri dilaporkan sebagai berkata Sabah tidak pernah berbincang dengan kerajaan pusat berhubung keputusan membenarkan pekerja asing dari China masuk ke negeri ini. Bagaimanapun, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal memaklumkan kerajaan negeri sudah memaklumkan kepada Jabatan Imigresen berhubung keputusan itu. Sementara itu, Dr. Yusof berkata apa yang diputuskan Kabinet Sabah adalah bagi memulihkan semula ekonomi negeri tanpa mengabaikan SOP yang ditetapkan. Dalam perkembangan berkaitan, beliau berkata kerajaan Sabah telah memperuntukkan RM20 juta kepada kementeriannya untuk melaksanakan program latihan semula kepada mereka yang kehilangan pekerjaan ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP.
Katanya kira-kira 4,900 orang dari 124 syarikat kehilangan pekerjaan di Sabah. Isu yang ialah apabila pekerja ini dibuang dan tanpa ada jaminan untuk diambil. Jadi ini kementerian bersama dengan GPSM mengambil langkah proaktif dan kerajaan negeri telah pun memperuntukkan 20 juta untuk upskilling, retraining atau reskilling mereka-mereka yang dibuang kerja ini. Polis Sabah tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pegawai kerajaan, termasuk anggotanya yang menjadi dalang kemasukan pendatang asing tanpa izin parti di negeri ini. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Zaini Jas berkata, setakat ini semua tangkapan membabitkan aktiviti penyeludupan parti tidak membabitkan pegawai kerajaan khususnya pihak berkuasa. Bagaimanapun polis meneruskan pemantauan dan jika dikesan ada pegawai kerajaan terlibat, tindakan tegas akan diambil berlandaskan peruntukan undang-undang. Beliau berkata demikian kepada media ketika lawatan kerja di Lahadatu hari ini. Peniaga dan pengunjung setiap pasar tamu Donggongon meluahkan perasaan gembira dengan pembukaan semula pasar mingguan itu bermula hari ini. Laporannya bersama Jennifer Tugung Michael. Tinjauan Borneo Today TV ke pasar tamu itu tengah hari tadi mendapati peniaga mematuhi garis panduan dan prosedur operasi standard SOP ditetapkan, antaranya penjarakan gerai. Pengunjung turut mematuhi SOP seperti pengambilan suhu dan pemakaian pelitup muka. Peniaga yang kami temui amat bersyukur kerana dapat mencari rezeki semula di pasar tamu ini selepas hampir 4 bulan terperap di rumah. Apa senang lah, habis kan kewari dia kerja. Ini pada aisyah pahit ngada, habis apa aisyah dia mangan. Kau pada tengah asa senang ni kena mau kewari do, mai detik lah, mai beberapa pedagang takut dikudi lah. Terima kasihlah sebab kena buka sudah ditamu. Selama ini kita tidak menjual, kita betapa susah. Tapi apa nak buat? Begini kan, masalah ini bukan kita terpaksa kita ikut dengan kerjaan. Pengunjung turut meluahkan perasaan sama. Tarau di bayan nukap no temu dari Donggongon. Ini hantar ko da tikin minggu paguhoy da lockdown deka awal buli da may tamu tu natutup tamu hai bayan berarti ka nukap na di kita ko da gumo ni gatuhon may tamu tu hangat da may tamu. Jadi you know Akuang pa yo dalagangon nabi ya terutama dia hobi no dia pembahasan nabi penatuan ta kampung kawan nabi guman gitu ndo abun kayo sangat gembira actually. My sister just came from KL kan. Lama sudah dia mau bawa saya. Bila lah itu dia bilang. Tunggu saja kami bilang. And then we just saw the message yesterday circulated through the WhatsApp. So happy lah dia. Dia mau cari halia tambunan. Penilai tamu Donggongon George Lim Jun berkata, pembukaan semula pasar itu hanya melibatkan keperluan asas seperti gerai makanan, sayur-sayuran dan buah-buahan. Ketika ini kawasan untuk kraftangan digunakan penduduk kampung untuk menjual hasil pertanian mereka. Ini tempat kraftangan itu kita lotkan untuk orang-orang kampung untuk menjual hasil pertanian mereka. Dan buat masa ini tu gong, itu kraftangan semua kita hold dulu. Bukan tidak boleh berjualan, tapi kita tengok dalam keadaan dalam masa sebulan ini bagaimana keadaan COVID ini. Kalau semakin pulih, mungkin kita akan buat seperti asal itulah. Selepas sampai 3 bulan menghentikan operasi disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, para peniaga Donggongon kini kembali beroperasi, namun hanya 100 peniaga dibenarkan berniaga pada hari ini. Selain itu, peniaga dan pengunjung juga menyambut baik usaha amalan norma baharu ketika berurusan di pasar ini. Saya Jennifer Tugung Michael, BDTV. Tawau dilanda banjir kilat semalam. Tawau dilanda banjir kilat semalam.
Antara lokasi terjejas, Kampung Pasir Putih selepas air sungai di kawasan itu melimpah kira-kira 7-10 minit petang semalam. Kediaman lebih 100 penduduk di Blok A dan B ditenggelami air sedalam kira-kira 1 meter. Selain Pasir Putih, beberapa jalan utama seperti Batu 1 dan Batu 6, Jalan Jambatan Putih Merotai dan Jalan Chong Tien Vun turut dilanda banjir kilat. Keadaan itu menyebabkan kesesakan lalu lintas lebih 2 jam. Bola sepak Liga Super, Sabah akan bermain habis-habisan dalam baki perlawanan musim ini dalam misi untuk mengekalkan kedudukannya dalam Liga. Ketua Jurulatih Sabah Kurniawan Dwi Yulianto berkata, baki 7 perlawanan nanti bagaikan perlawanan akhir buat skuad Tembadau. Beliau sudah mengingatkan para pemainnya agar sentiasa fokus berdepan cabaran pasukan lawan. Kurniawan berkata demikian dalam satu kenyataan yang dikeluarkan Liga Bola Sepak Malaysia MFL hari ini. Sabah ketika ini berada di tangga keempat Liga Super selepas mengharungi 4 perlawanan dengan 1 kemenangan, 2 kali seri dan 1 kekalahan dan mengumpul 5 mata. Daripada baki 7 perlawanan, Sabah bakal berhadapan Selangor, Melaka dan UiTM FC di gelanggang sendiri di Stadium Likas. Skuad Tembadau dijadualkan bertandang ke gelanggang lawan dalam aksi menentang Terengganu FC, PJ City FC Kedah dan juara bertahan Johor Darul Nazim. Sabah layak bermain dalam Liga Super buat kali pertama dalam tempoh 7 tahun selepas dimahkotakan sebagai juara Liga Premier 2019. Ketuhadan Misomo Tokovago.